Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita telah berada pada siri yang ke-90 dan riwayat yang ke-1314. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah tiba, kita masih lagi berada pada Kitabus Salah. Hadis-hadis yang berkisah tentang solat. Dan kali ini Imam Muslim membawakan 3 hadis berkenaan tentang as-salam litahlili minas salah. Bahawa perlunya memberi salam untuk keluar daripada solat. Kenapa dibawakan tajuk ini? Kerana mengikut Imam Abu Hanifah, maka tidaklah syarat untuk keluar daripada solat dengan salam. Maka itu di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sementara di sisi Imam Syafi'i dan majoriti para ulama', maka untuk keluar daripada solat ketika mana telah selesai solat, maka perlu dengan salam. Maka sebab itu dibawakan tajuk oleh Imam Nawawi pada Sahih Muslim ini, hadis-hadis berkenaan as-salam, memberi salam, litahlili, untuk keluar, minas salat, daripada salat, inda faraghiha, ketika mana telah selesai salat, wa kaifiyatih, dan bagaimanakah cara sunat untuk memberi salam. Riwayat 1314, baca. Daripada Abu Ma'mar, beliau meriwayatkan bahawa anna amiran kana bi Makkah, salah seorang pemimpin yang berada di kota Mekah, ketika mana memberi salam, yusallimu taslimatain, dia akan memberi salam sebanyak dua kali. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala telah berkata, anna aliqaha, lihat kepada baris yang ketiga daripada bawah, apakah maksud anna aliqaha? Ai min aina hassala hadhihi sunnah, daripada mana dia mendapat sunnah bahawa salam adalah 2 kali. Maka Hakim telah meriwayatkan dalam hadisnya, perawi Hakam dan Mansur telah meriwayatkan dalam hadisnya bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu, iaitu Nabi akan memberi salam sebanyak dua kali. Okey, pada baris yang tiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, pada hadis ini dan juga hadis-hadis berikut, fihi dalalah, menjadi petunjuk, menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama, bahawa annahu yusannu taslimatan. Dalam solat, maka disunnahkan untuk memberi 2 salam. Perbuatan ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah sunnah. Yang rukunnya adalah ucapan Assalamualaikum pada salam yang pertama, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Sebab itu berkata Imam Malik, innama yusannu taslimah wahidah, maka hanya sunnah untuk memberi sekali salam, hanya sekali salam. Dan mereka pada waktu itu menjadikan dalil beberapa hadis yang lemah.
Okey. Terus, walau sabata, dan kalaulah kita ambil hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka sebenarnya hadis itu memberi maksud libayani jawazil iktisar, bahawa boleh untuk sekadar memberi satu salam. Dan dalam mazhab Syafi'i boleh, sebab salam yang wajib adalah Assalamualaikum pada salam yang pertama. Adapun pergerakan muka ke kanan dan kiri sunat. Salam yang kedua adalah sunat. Terus 1315 baca. Maju sikit. Riwayat yang lebih kurang sama, bahawa salah seorang daripada pemimpin di Mekah telah memberi 2 salam. Kemudian apabila ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, maka dinukilkan hadis tersebut. 1316 terus. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu ara Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu, memberi salam, an yamini, pada bahagian kanan baginda, wa an yasari, dan baginda telah memberi salam pada bahagian kiri baginda, hatta ara, sehingga kata Sa'ad, aku telah melihat bayadha haddih, keputihan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila Nabi memberi salam, sampai orang di belakang boleh melihat pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukanlah sekadar sedikit, tapi sampai orang yang di belakang boleh melihat pipi Nabi SAW. Di sini kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, wa ajma'al ulama, maka telah sepakat para ulama, allazina yu'taddu bihim, yang diambil kira pandangan mereka, bahawa dalam mazhab Syafi'i tidaklah wajib kecuali hanya satu salam. Yang wajib, yang rukun adalah pada waktu itu satu ucapan salam, bukan perbuatan alih muka. Ucapan salam yang pertama itu adalah wajib. Fa in sallama, lalu kalaulah pada waktu itu seseorang itu hanya nak bagi satu salam, maka pada waktu itu ke mana ke arah wajahnya, lahu an yusallimaha tilqa'a wajhi, maka sekadar menghadap ke depan. Kalaulah dia nak bagi hanya satu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sekadar menghadap ke depan. Wa in sallama taslimatain, dan kalaulah dia nak memberi 2 salam selepas daripada selesai solat, maka jadikanlah salam yang pertama menghadap ke arah kanan, itu yang sunnah, dan salam yang kedua menghadap ke arah kiri. Wa yaltafitu, dan hendaklah dia berpaling pada setiap kali memberi salam, sehingga kelihatan orang yang berada di sisinya akan keputihan pipinya. Hadza huwa sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujung baris kedua. Walau sallamat taslimatain, kata Imam Nawawi. Lalu bila kita dah jelas tentang hukum bahawa hanya salam yang pertama wajib, perbuatan pada waktu itu salam yang kedua sunat, mengalihkan wajah ke kanan dan ke kiri adalah sunat, maka sebab itu kata Imam Nawawi, kalaulah seseorang itu memberi kedua-dua salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk arah kanan, ataupun duduk arah kiri, ataupun kedua-dua salam hanya menghadap ke depan, ataupun salam yang pertama ke kiri, salam yang kedua ke kanan, sahhat salatuh, daripada sudut salat itu sah. Cuma pada waktu itu dia tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus baca babul zikri. Maka kita dah mula masuk kepada hadis-hadis berkenaan tentang zikir selepas solat. Riwayat 1317 baca. Summa ankarahu ba'du. Daripada Amar bin Dinar, beliau berkata, guruku Abu Ma'bad telah meriwayatkan hadis ini kepadaku. Summa ankarah, kemudian beliau mengingkari dan beliau menafikan bahawa beliau telah menceritakan hadis ini kepadaku kerana lupa dan sebagainya. Maka kita boleh lihat pada muka surat sebelah pada baris yang kedua. Maka kata Imam Nawawi, fi ihtijaj Muslim, dengan Imam Muslim membawakan hadis daripada Amr bin Dinar yang dia berkata bahawa aku ambil hadis ini daripada guruku Ma'bad.
kemudian Ma'bad pada waktu itu Abu Ma'bad, kemudian Abu Ma'bad menafikan, maka dengan Imam Muslim membawakan hadis ini pada awal, pada hadis yang pertama tajuk, pada waktu itu menunjukkan dalilun ala zihabihi ila sihhatil hadis, bahawa hadis yang seperti ini adalah sahih untuk dijadikan hujjah apabila perawi pada waktu itu adalah thiqah. Macam Ammar bin Dinar thiqah. Lalu kalaulah orang yang meriwayatkan hadis pada waktu itu menafikan, kerana contohnya, kerana pada waktu itu dia dah tua, ataupun pada waktu itu dah lupa, ataupun dia ragu-ragu, pada baris yang kedua, pada baris yang ketiga, yuhtajju bihi idza kana inkaru syekh, apabila penafian daripada guru tersebut litashkiki, kerana ragu-ragu, au linisyani, ataupun kerana dah lupa, ataupun dia berkata la ahfazuh, aku tak ingat, ataupun dia kata la azkuru anni haddastuka, aku tak ingat aku ada meriwayatkan hadis kepada kamu, maka itu tak mendatangkan mudarat dengan syarat. Apakah syarat dia? Baris yang kedua, idza haddatsa bihi anhu thiqah, apabila perawi tersebut thiqah, apabila perawi tersebut dipercayai, maka engkarnya seorang guru terhadap dia telah menyebutkan hadis itu tak menjadikan riwayat tersebut ditolak, tak menjadikan riwayat tersebut cacat. Jelas ke jelas? Okey, baca hadis dia. Maka hadis ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna na'rif, kami boleh mengetahui, inqidha' as-salati Rasulillah, telah selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, dengan ucapan zikir, ucapan takbir. Daripada sini kita belajar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berzikir selepas daripada salat dengan kuat. Sebab itu baris yang pertama, baris yang kedua, kata Imam Nawawi pada pada awal tajuk, kata Imam Nawawi, hadza dalilun lima qalahu ba'du salafi, ini adalah dalil bahawa sebahagian daripada para ulama ada menyebut yustahabbu raf'us saut, disunnahkan untuk meninggikan suara ketika mana berzikir selepas daripada solat fardu. Wa mimman istahabbah, dan antara para ulama, kata Imam Nawawi, yang pada waktu itu menyukai untuk berzikir dengan kuat selepas solat adalah antaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Begitu juga dinukilkan oleh Ibnu Battal dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian baris bawah dia, wa hamala Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah menukilkan hadis ini bahawa hendaklah berzikir dengan kuat waqtan yasira, untuk tempoh yang sedikit, hatta yu'allimahum, supaya imam boleh mendidik para makmum cara untuk berzikir selepas daripada solat. La annahum jaharu daiman, Imam Syafi'i mengatakan tidak seharusnya pada waktu itu berterusan berzikir dengan kuat. Qala, berkata Imam Syafi'i, fa akhtar, maka aku telah memilih bagi imam dan makmum untuk mereka berdua berzikir kepada Allah selepas daripada selesai solat. Wa yukhfiyani dzalik, dan pada waktu itu sebaik-baiknya zikir dengan perlahan. Illa, kecuali, kata Imam Syafi'i, ayyakuna imaman, bahawa seorang imam itu ingin untuk mengajarkan makmumnya akan cara berzikir. Fayajhar, maka dia boleh berzikir dengan kuat sehingga dia dapat merasakan annahu qad tu'ullima, bahawa makmum telah belajar daripadanya zikir selepas solat. Thumma yusir, maka hendaklah dia berzikir dengan perlahan. Wa hamalal hadis wa ala hadza, kata Imam Nawawi, dan inilah maksud hadis ini. Maka pada waktu itu kalaulah kita dah rasakan makmum dah tahu zikir selepas solat, maka Imam Syafi'i menyukai untuk zikir dengan cara yang perlahan. 1318 baca. Laju sedikit, sanad dia terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma kunna na'rifun qidha'a salati Rasulillah, tidaklah kami mengetahui telah selesainya salat Nabi illa bitakbir, kecuali dengan suara takbir Nabi, suara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dengan kuat. Okey, terus. Maka akhirnya Ammar bin Dinar berkata, aku telah menyebutkan perkara ini kepada Abu Ma'bad,
Maka Abu Ma'bad telah mengingkari yang beliau telah meriwayatkan hadis ini kepadaku. Lalu beliau berkata, lam uhadithka bihadza, aku tidak meriwayatkan hadis ini kepadamu. Berkata Ammar bin Dinar, wa qad akhbarani, padahal Abu Ma'bad telah mengkhabarkan kepadaku hadis ini sebelum daripada itu. Beliau menjadi lupa kerana usia dan sebagainya. 1319 baca. Siapakah Abu Ma'bad? Abu Ma'bad ini adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas. Menjadi perkara biasa di kalangan para sahabat. Mereka mendidik para hamba mereka dengan ilmu agama. Maka sebagai contoh, Abdullah bin Abbas mempunyai Abu Ma'bad dan banyak lagi hamba lain yang berilmu. Abdullah bin Umar mempunyai hamba yang sangat hebat ilmunya, Nafi', yang merupakan guru kepada Imam Malik. Uthman bin Affan juga mempunyai hamba yang banyak meriwayatkan hadis daripada beliau. Nabi SAW mempunyai hamba yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda. Maka ini semua menjadi pengajaran kepada kita bagaimana para sahabat yang terdahulu, mereka bukan sekadar memiliki hamba untuk berkhidmat kepada mereka, tetapi hamba tersebut mereka mengajarkan ilmu agama. Maka daripada Abu Ma'bad yang merupakan maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau telah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah mengkhabarkan kepadanya anna raf'as saut, bahawa menyaringkan suara dengan berzikir hina yang sarifu, ketika mana orang ramai telah selesai solat, minal maktubah, daripada solat fardu, kana ala, adalah perkara amalan biasa pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah berzikir dengan suara yang kuat selepas daripada solat. Wa annahu qala, dan sesungguhnya beliau berkata bahawa Abdullah bin Abbas telah berkata, kuntu a'lamu, bahawa aku mengetahui, idzan sarafu bidzalika, bahawa para sahabat telah selesai daripada solat fardu apabila aku mendengar mereka berzikir. Maka ini menjadi dalil bahawa tak salah untuk berzikir dengan kuat selepas daripada solat. Bab yang ke-23 yang mana Imam Muslim membawakan hadis yang banyak berkenaan tentang sunnah at-ta'awuz, untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan min azabil qabr, daripada siksa kubur, memohon perlindungan min azabi jahannam, daripada siksa api neraka, wa fitnatil mahya, daripada ujian saat kehidupan, wal mamat, ujian saat kematian, wa fitnatil masihid dajjal, dan juga daripada fitnah dajjal, dan yang kelima, yang keenam, wa minal ma'tham, minta perlindungan daripada dosa, wal maghram, dan minta perlindungan daripada bebanan hutang. Maka ada 7 benda yang mana disunnahkan untuk minta bila bainat tasyahudi wa taslim, di antara tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Ada 7 benda. Cumanya 7 benda ini dia tak adalah datang dalam satu riwayat. Dia datang dalam riwayat yang pelbagai. Maka ada riwayat hanya sebut 4, ada riwayat hanya sebut 3. Maka bila kita gabungkan ke semua riwayat, akan ada disebutkan ke-7 ini. Sebab itu kita boleh gabungkan dengan kita berdoa sebelum memberi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Adakah ke-7 ini ada dalam satu hadis? Tidak, ianya adalah gabungan daripada hadis yang pelbagai. Sebab itu Imam Muslim bawakan banyak hadis yang mana bila digabungkan kita akan jumpa bahawa sunnah untuk meminta perlindungan daripada 7 benda, 7 perkara ini. 1320 baca. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, dakhala alayya Rasulullah, baginda Nabi SAW telah masuk ke rumahku, kata Aisyah. Wa indi, dan di sisiku pada waktu itu, imra'atun minal yahud, ada seorang wanita daripada kalangan bangsa Yahudi. Wahia taqul, dan wanita ini berkata kepada Aisyah, hal sya'arti, adakah kamu tahu, annakum tuftanun, bahawa sesungguhnya kamu boleh diseksa di dalam kubur. Qalat, maka berkata Aisyah, farta'a Rasulullah,
Maka Nabi SAW menjadi gemetar apabila mendengar kata-kata tersebut. Dan ini menunjukkan pada waktu itu Nabi masih belum dapat wahyu bahawa orang beriman akan kena siksa dalam kubur. Sebab itu lihat kepada Farta'a pada baris yang keempat daripada bawah. Al-irtiya' huwa tafazzu' minar raw'. Maka apakah maksud dia? Istib'aduhu lidzalika. Nabi SAW tidak menerima kata-kata wanita Yahudi tersebut bahawa orang beriman kena azab, kena siksa dalam kubur. Kenapa? Izlam yakun indahu bidzalika ilmun. Kerana pada waktu itu Nabi tidak mendapat ilmu sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi. Maka sebab itu Nabi SAW menafikan sabda Nabi, innama tuftanu Yahud. Sesungguhnya yang akan disiksa dalam kubur adalah golongan Yahudi. Berkata Aisyah, falabithna layaliya. Maka kami telah bermalam selama beberapa malam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, hal sya'arti, adakah kamu tahu wahai Aisyah, annahu uhya ilai, bahawa sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annakum, bahawa sesungguhnya kamu orang-orang beriman, tuftanun, juga boleh disiksa dalam kubur. Apabila pada waktu itu ada dosa, ada kesilapan, maka dalam kubur pun boleh disiksa. Maka Aisyah berkata, maka aku telah mendengar Nabi SAW ba'du, semenjak daripada itu, yasta'izu, memohon perlindungan daripada azab kubur, siksaan kubur. Maka ini nak menekankan kepada kita bahawa pentingnya meminta perlindungan daripada siksaan kubur, kerana Nabi SAW pun memohon perlindungan daripada siksaan kubur. 1321 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika, selepas daripada peristiwa tersebut, iaitu yang mana Nabi diwahyukan bahawa orang beriman juga akan diseksa dalam kubur. Yasta'idhu, baginda memohon perlindungan daripada azab kubur, daripada siksaan kubur. 1322 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, dakhalat ajuzan, telah masuk bertemuku dua wanita tua daripada kalangan wanita-wanita Yahudi Madinah. Mereka pada waktu itu menziarahi Aisyah. Faqalata, maka mereka kedua wanita tua Yahudi ini berkata, inna ahlal kubur, sesungguhnya penghuni-penghuni kubur, yu'azzabun, mereka akan diseksa di dalam kubur mereka. Qalat, maka berkata Aisyah, fakadzabtuhuma, maka aku telah mendustakan mereka berdua. Sebab Aisyah tak pernah dengar lagi daripada Nabi SAW. Walam an'im, dan hatiku tidak merasa wajar, an usaddiqahuma, untuk aku membenarkan mereka berdua. Fakharajata, maka mereka berdua telah keluar daripada rumahku bila dah selesai ziarah. Dan Nabi SAW telah masuk bertemu denganku. Maka aku telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, inna ajuzain, sesungguhnya ada dua wanita tua daripada kalangan wanita-wanita Yahudi Madinah. Dakhalata alayya, mereka berdua telah masuk bertemu denganku. Faza'amata, dan mereka berdua mendakwa bahawa sesungguhnya penghuni-penghuni kubur, yu'azzabani, akan disiksa di dalam kubur mereka. Maka baginda bersabda, sadaqata, mereka berdua berkata benar, innahum yu'azzabun, sesungguhnya penghuni kubur akan diazab, azab dengan azab di dalam kubur, yasma'uhul bahaim, yang mana boleh didengari oleh binatang-binatang. Maka binatang-binatang boleh mendengar siksaan di dalam kubur. Summa qalat, kemudian berkata Aisyah, maka tidaklah aku melihat baginda ba'du, selepas daripada itu, fi salatin, pada mana-mana salat, kecuali baginda akan yata'awwadhu min azabil qabr, memohon perlindungan daripada siksaan kubur. Terus baca. Maka pada baris yang pertama ada digabungkan kedua-dua riwayat, 1320 dengan 1322. Terus baca.
Maka semua hadis Aisyah ini nak menerangkan Nabi tak pernah tinggal meminta perlindungan daripada siksa kubur. Sebab itu Aisyah berkata, wa fihi, Aisyah berkata, wa ma shalla salatan ba'da dhalik, dan tidaklah baginda menunaikan apa-apa solat selepas daripada itu, illa sami'tuhu, kecuali aku mendengar baginda yata'awwadhu, memohon perlindungan daripada siksaan kubur. Maka sunnah untuk tak ditinggalkan doa-doa ini. 1324 baca. Maka di sini bermulanya doa-doa yang lain. Lalu 4 hadis pertama nak menekankan tentang meminta perlindungan daripada siksaan kubur. Terus sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salati, memohon perlindungan di dalam solat baginda, min fitnatid dajjal, daripada fitnah dajjal. 1325, ini 4 perkara yang mana dalam hadis ini Nabi jelaskan ketika mana setelah selesai tasyahud maka mintalah perlindungan daripada 4 perkara ini. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada", apabila telah selesai tasyahud. Maka lihat pada baris yang pertama syarah An-Nawawi, maka kata Imam Nawawi, fihi tasrih, maka pada hadis ini dan hadis yang berikut adalah penjelasan bahawa sunnah untuk dibaca doa ini selepas tasyahud akhir. Wal isyarah, dan ianya menunjukkan bahawa tidak sunnah untuk membacanya pada tasyahud awal. Terus baca, iza tasyahada, baca. Maka apabila telah selesai tasyahud salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah min arba', daripada 4 perkara. Yaqulu, hendaklah dia berdoa, Allah, baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, meminta perlindungan daripada siksa api neraka. Wa min azabil qabr, meminta perlindungan daripada siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya, meminta perlindungan daripada ujian saat hidup. Wal mamat, ujian saat mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan meminta perlindungan daripada keburukan saat berlakunya fitnah dajjal. Berkenaan tentang ujian saat hidup dan mati, maka lihat muka surat sebelum ini pada baris yang kedua. Kata Imam Nawawi, waqtalafu, dan para ulama berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan dengan fitnah kematian. Maka ada pandangan mengatakan ianya bermaksud fitnatul qabr, siksaan dalam kubur. Ada juga mengatakan maksudnya al-fitnatu indal ihtidar, ujian ketika mana sedang nazak. Dan juga pada waktu itu perkara-perkara yang lain. Baca hadis. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengkhabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa di dalam solat baginda. Maka dalam riwayat ini ada penambahan meminta perlindungan daripada al-ma'tham, dosa, dan al-maghram, bebanan hutang, yang tak ada dalam riwayat sebelum ini. Sama-sama ikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Maka dalam riwayat ini tak disebut tentang azab jahannam. Sebab itu digabungkan dengan semua riwayat, barulah pada waktu itu dapat memohon perlindungan daripada ketujuh-tujuh perkara. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika. Maka ini penambahan yang ada dalam riwayat ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'tham, daripada perbuatan dosa, wal maghram, dan daripada bebanan hutang. Maka Aisyah berkata,
telah berkata seseorang lelaki kepada Nabi, ma aktsara ma tasta'izu minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa tuan banyak meminta perlindungan daripada bebanan hutang? Maka Nabi SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang lelaki, sesungguhnya seseorang, idza gharima, apabila dibebani hutang, haddatha, lalu apabila dia bercakap, fakadzaba, bohong. Sebab dia sedang berhutang, maka bila bercakap bohong. Nak bayar bila? Okey, minggu ni bayar. Tak bayar. Sebab dia sedang dibebani hutang. Nak bayar bila? Bulan depan. Tak bayar. Maka orang yang berhutang, sabda Nabi, bila bercakap, selalunya bohong. Wa wa'ada, apabila berjanji, akhlafa, lalu dia akan mungkiri. Sebab dia tak mampu, ataupun dia tak boleh, ataupun dia dah terbiasa untuk tak bayar hutang. Maka sebab itu Nabi ajar untuk minta perlindungan daripada bebanan hutang. Terus 1327 baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum, apabila telah selesai salah seorang daripada kamu, minat tasyahudil akhir, daripada tasyahud akhir." Maka sebab itu Imam Muslim kumpulkan semua riwayat supaya kita boleh tahu bahawa sunnahnya adalah selepas tasyahud akhir. Tasyahud awal tak sunnah untuk membaca doa ini. Falyata'awwath, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada 4 perkara. Min azabi jahannam, daripada siksa api neraka. Wa min azabil qabr, daripada siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya, daripada ujian sewaktu hidup dan sewaktu mati. Wa min syarril masihid dajjal, dan daripada kejahatan al-masih dajjal. 1328 baca sampai habis. Walam yadhkur al-akhir. Dalam riwayat ini tak disebut perkataan tasyahud akhir. Terus 1329. Maka riwayat yang lebih kurang sama, cuma setiap riwayat dengan perkataan yang sedikit berbeza. Maka sebab itu perlu digabungkan ke semua riwayat untuk meminta perlindungan sunnah, meminta perlindungan daripada 7 perkara ini ketika mana selepas tasyahud akhir, tahiyat akhir sebelum memberi salam. Maka Abu Hurairah berkata, Nabi SAW telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksaan kubur, wa azabin nar, daripada siksaan api neraka, wa fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian waktu hidup dan mati, wa syarril masihid dajjal, daripada kejahatan masih ad-dajjal. 1330 baca sampai habis, lebih kurang sama. Baca 3 hadis tu dengan cepat. Lebih kurang sama. Terus. Maka sabda Nabi, Uzu billah. Maka berlindunglah kamu dengan nama Allah. Sebab itu kita boleh lihat ada sebahagian para ulama mewajibkan doa-doa ini selepas daripada tasyahud akhir sebelum memberi salam. Antaranya kita akan nampak perbuatan Taus yang dia suruh anak dia ulang solat kalaulah tak baca doa ini. Maka ada sebahagian yang mengatakan ianya mesti dan wajib sebab Nabi menggunakan perkataan fi'il amar, perintah. Uzubillah, mintalah kamu perlindungan kepada Allah daripada min azabillah, daripada azab Allah. Terus uzu. Terus 1331 lebih kurang sama baca. Mislahu, riwayat yang lebih kurang sama. 1332 baca sampai habis. Terus 1333. Lalu secara ringkasannya tajuk yang diletakkan oleh Imam Nawawi bahawa perlu menggabungkan meminta perlindungan daripada ketujuh-tujuh perkara. Sebab riwayat pada waktu itu yang paling banyak pun adalah 4 perkara. Lalu bila digabungkan ianya menjadi 7 perkara. Terus
Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda kerap yata'awwaz, memohon perlindungan, min azabil qabr, daripada azab kubur, wa azabi jahannam, daripada siksa api neraka, wa fitnatid dajjal, dan juga daripada fitnah dajjal. 1334 menceritakan tentang perbuatan Taus, yang mana kalaulah anaknya tak baca doa ini, dia suruh, diperintahkan anak dia untuk ulang solat. Terus, maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimum, kerap mengajar mereka doa ini, kama yu'allimum, sebagaimana baginda mengambil berat mengajar kepada mereka tentang surah daripada Al-Quran. Yaqulu, maka beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucaplah kamu, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah ujian saat hidup dan mati. Qala Muslim, berkata Muslim bin Hajjaj, iaitu Imam Muslim sendiri, balaghani, telah sampai kepadaku, anna Ta'usan, bahawa perawi yang bernama Ta'us, iaitu tabi'in, telah berkata kepada anaknya, ada'auta biha, adakah kamu telah berdoa dengan doa ini dalam solat kamu? Faqala la, maka apabila anak dia menjawab tidak, dia akan berkata, a'id salataka, ulanglah balik solat kamu, kerana Taus telah meriwayatkan hadis ini daripada 3 ataupun 4 sanad yang berbeza. Terus baca pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, hadza kulluhu, semua ini menunjukkan ala ta'kidi, penegasan untuk membaca doa ini, wal hathi syadid, dan galakan yang amat untuk tidak meninggalkannya. Wa zahiru kalami Ta'us, secara zahir daripada kata-kata Ta'us yang menyuruh anak dia mengulangi salat, annahu hamalal amra alal wujub, dia mengambil bahawa perintah Nabi sebagai wajib. Fa'aujaba, lalu dia mewajibkan untuk mengulangkan salat jika tidak membacanya. Wa jumhurul ulama, kata Imam Nawawi, majoriti para ulama menyebut doa-doa ini untuk dibaca adalah sunnah, laisa biwajib, tidaklah wajib. Terus, sunnah untuk berzikir selepas daripada solat. Wa bayani sifatih, dan penerangan bagaimanakah nak berzikir selepas solat. Itulah zikir berkenaan tentang istighfar dan lain-lain. Terus 1335, laju sikit. Daripada Thauban maula Rasulullah, hamba yang Nabi SAW telah merdekakan, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, idzan sarafa, apabila telah memberi salam. Idzan sarafa, pada baris yang pertama syarah An-Nawawi, al-muradu bil insiraf as-salam, apabila baginda selesai memberi salam, maka zikir yang pertama Nabi akan ucapkan adalah istighfar thalatha, maka Nabi akan beristighfar sebanyak 3 kali. Dan kemudian Nabi akan membaca zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta za. Di sini tak ada ya, namun riwayat berikut ada ya. Tabarakta zal jalali wal ikram. Maka berkata perawi yang bernama Al-Walid, beliau telah bertanya kepada Auza'i, kaifal istighfar, bagaimanakah cara Nabi beristighfar? Maka Al-Auza'i berkata, maka Nabi akan menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. 1326 baca. Maka ini riwayat yang menyebutkan tentang adanya perkataan ya. Ada riwayat mengatakan zal jalal, ada riwayat mengatakan ya zal jalal. Terus, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila baginda memberi salam, lam yaq'ud, baginda tidak duduk, illa miqdar, kecuali kadar baginda mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram, dan dalam sebahagian riwayat Ibnu Numair menyebut ya zal jalali wal ikram. Apakah maksud ungkapan Aisyah bahawa Nabi tidak duduk kecuali kadar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram? Maka lihat nombor 1. Maka maksudnya adalah annahu lam yaq'ud ala hayatihi illa hadzal qadar. Nabi tidak duduk dalam keadaan kedudukan tahiyat akhir kecuali kadar tu. Kemudian Nabi SAW berubah.
Nabi berubah ke mana? Fa in qa'ada wara'a dzalika sarafa wajhahu ila nas. Maka dalam hadis yang lain menerangkan, Nabi bila dah selesai Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Nabi akan pusing kedudukan baginda. Pada waktu itu menghadap ke arah makmum, ke arah para sahabat. Ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan Nabi akan pusing keseluruhan badan menghadap ke arah para sahabat. Ada riwayat menyebut Nabi akan sekadar pusing pada waktu itu menghadap ke arah jemaah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke arah belah kanan. Maka maksud daripada Nabi tidak duduk kecuali kadar Allahumma antas salam adalah duduk pada posisi, pada hay'ah, pada kedudukan tahiyat akhir. Dan kemudian Nabi ubah kepada menghadap kepada makmum dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas ke jelas? 1337 baca. Baca sampai habis, lebih kurang sama. Terus. Maka dalam riwayat ini ada penambahan ya. Ya Zal Jalali wal Ikram. 1338 lebih kurang sama. Baca sampai habis. Ya Zal Jalal. Di sini pun ada ya. Maka sunnah juga untuk disebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya Zal Jalali wal Ikram ataupun tabarakta Zal Jalali wal Ikram tanpa ya. 1339 baca. Maka ini zikir lain. Lalu kita dah belajar daripada beberapa riwayat ini istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Seterusnya zikir yang lain. Terus. Warrad. Warrad ini siapa? Hamba kepada Mughirah. Maka daripada sini kita belajar. Sahabat lain seperti Mughirah bin Syu'bah pun ada hamba yang terkenal meriwayatkan hadis daripadanya. Dikenali sebagai Warrad. Dan beliau pada waktu itu yang menyampaikan hadis kepada yang lain. Maka menjadi perkara yang patut kita ambil daripada sikap para sahabat yang mendidik hamba-hamba mereka dengan ilmu. Kadang-kadang kita tak nak mendidik anak-anak kita dengan ilmu walaupun sebenarnya kita tahu ilmu tersebut. Maka beliau berkata, kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala telah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana idza faragha minas salah, apabila baginda selesai daripada salat, wasallama dan baginda telah memberi salam, qala baginda akan membaca, sama-sama sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Maka dalam riwayat ini tak ada yuhyi wa yumit, sekadar lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada doa yang kita jarang baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Maka kata Mughirah, Nabi setiap kali lepas solat, Nabi akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dalam riwayat ini sebut sekali. Adapun riwayat yang menyebut 10 kali, kebanyakannya adalah selepas solat fardu subuh dan solat fardu maghrib. Maka kemudian Nabi SAW sambung dengan bacaan doa, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tak ada yang boleh menghalang jika engkau ingin untuk memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang boleh memberi jika engkau menghalang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. 1340 baca sampai habis, riwayat lebih kurang sama. Laju sedikit. Next, orang lain baca. Baca balik hadis tu. Terus qala Abu Bakar, fa'amlaha alayya, maka kata Warrad, hamba kepada Mughirah, hamba yang beliau telah merdekakan. Fa'amlaha, maka Mughirah telah menyuruh aku untuk menulis kalimah ini. Fakata betul, lalu aku telah tulis kalimah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dengan Allahumma la mani'a lima a'tait, dan aku telah menuliskannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan.
Maka kita nampak para sahabat juga saling ingat memperingati tentang hadis Nabi SAW. 1341 baca. Warradan. Siapakah Warrad? Hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Maka beliau berkata, katabal Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah telah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kataba dzalikal kitaba lahu. Telah menuliskan isi kandungan surat tersebut hambanya yang bernama Warrad. Maka pada waktu itu Mughirah menyebut, Inni sami'tu Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Hina sallama. Apabila baginda telah selesai memberi salam. Hadis yang lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini. Illa qawlah, kecuali perkataan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fa innahu lam yadhkuru, maka dalam riwayat ini tak ada perkataan wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1342 baca sampai habis. Kataba Muawiyah ilal Mughirah. Maka daripada sini kita dapat tahu yang mula-mula meminta hadis adalah Muawiyah. Maka Muawiyah telah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah untuk dia menulis sesuatu hadis kepada beliau. Maka Mughirah bin Syu'bah telah balas dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. 1343 baca. Maka ini kisah penuh dia. Maka yang mula-mula meminta hadis adalah Muawiyah. Maka Muawiyah telah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Uktub ilayya, tulislah kepadaku bisyai'in dengan sesuatu hadis. Sami'tahu, yang kamu pernah mendengarnya daripada Nabi SAW. Qala, berkata Warrad, fakataba ilaih. Maka Mughirah bin Syu'bah telah menulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Iza qadas salah, apabila telah selesai salat, maka bacalah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka daripada hadis-hadis ini kita belajar, zikir ini sunnah setiap kali setelah selesai solat fardu. Sunnah untuk membaca zikir ini. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. 1344 baca. Maka ini zikir yang lain pula, ada penambahan yang lain. Hadis ini daripada Abdullah bin Zubair pula. Maka kita dah belajar istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian kita dah belajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian zikir Allahumma la mani'a lima a'tait. Maka ini dikira sebagai zikir yang kelima yang Imam Muslim bawakan. Riwayat ini lebih kurang sama, cuma ada penambahan di hujungnya. Terus adalah Abdullah bin Zubair kerap membaca fi duburi kulli salatin, setiap kali setelah selesai salat. Hina yusallim, sewaktu beliau telah memberi salam. Apa yang Abdullah bin Zubair baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sampai sini sama dengan riwayat Mughirah bin Syu'bah. Maka sama zikir dia. Bererti setiap kali lepas solat, sunnah untuk membacanya walaupun sekali. Kemudian ada penambahan. Berbeza daripada riwayat Mughirah bin Syu'bah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah. Milik Allah segala nikmat. Walahul fadal. Milik Allah segala kurniaan. Walahul thana'ul hasan. Milik Allah segala pujian-pujian yang indah. La ilaha illallah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Maka ini adalah zikir yang kelima yang mana dibaca setiap kali lepas solat.
oleh Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhallilu bihin, Nabi mengucapkan zikir-zikir ini fi duburi kulli salah, setiap kali setelah selesai daripada solat. 1345 baca. Sama riwayatnya dengan sebelum ni, baca sampai habis. Kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Nabi membaca tasbih ini, zikir ini setiap kali setelah selesai solat. Maka ini zikir yang kelima yang Imam Muslim bawakan dalam tajuk ini. 1346 baca. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus. Maka hadis ini ada penambahan bahawa kata Abu Zubair, aku telah mendengar Abdullah bin Zubair yaktubu ala hadzal mimbar, memberi khutbah di atas mimbar ini, dan pada waktu itu beliau mengajarkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Abdullah bin Zubair ajar di atas mimbar dan beliau berkata, idza sallam kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca zikir ini apabila baginda telah selesai memberi salam fi duburi salah, pada setiap kali setelah selesai salat. Terus awis salawat fadzakara. Riwayat yang berikutnya pun lebih kurang sama. 1347 baca. Maka riwayat yang berikut ini membawakan kepada kita amalan zikir selepas solat yang keenam. Itulah ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma dia ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Ada riwayat mengatakan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Ada riwayat mengatakan 11 kali 11 kali. Ada riwayat mengatakan 10 kali 10 kali. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ketiga, al-jam'u bainar riwayat. Bagaimana sepatutnya kita menggabungkan di antara setiap riwayat yang pada waktu itu berbeza. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi, berkenaan tentang cara untuk menggabungkan bilangan tasbih subhanallah, bilangan tahmid alhamdulillah, bilangan takbir Allahu akbar. Maka dibawakan riwayat pertama, nanti kita baca bahawa 33 kali setiap satu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris bawah tu ihda asyarah, 11 kali 11 kali. Kemudian ada pula riwayat yang lain menyebut genapkan yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bagaimanakah pada waktu itu nak menggabungkan dia? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang terakhir, fayambari, maka selayaknya ayyahtata, seseorang itu berhati-hati, fayati, maka dia mengamalkan dengan kesemua hadis tadi dengan cara dia menyebut 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Sebab ada hadis menyebut 34 kali. Maka jangan pula dia pergi ambil yang sedikit. Oh, Nabi ada sebut 10, aku nak amal 10 aja. Nabi ada sebut 11, aku nak amal 11. Kata Imam Nawawi, berhati-hati dengan kita cuba mengamalkan semua, kerana dalam 33, 34 ada bilangan 10 dan 11 yang ada dalam sebahagian riwayat. Maka kata Imam Nawawi, pada yang Allahu Akbar ambil 34 kali. Dan kemudian barulah kemudian baca dengan dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah liyajma', supaya dia boleh menggabungkan dengan kesemua riwayat-riwayat, dia boleh mengamalkan dengan kesemua riwayat-riwayat. Jom baca 1348 baca.
Maka orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, qad zahaba, telah jauh pergi meninggalkan kami, ahlud dusur, orang-orang yang memiliki banyak harta. Kenapa mereka meninggalkan kami? Bid darajatil ula, mereka beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wan naimil mukim, dan beroleh nikmat yang kekal dalam syurga. Maka Nabi bertanya, wa ma zaka, kenapa kamu berkata begitu? Maka para sahabat yang miskin ini berkata, yusallun, mereka boleh solat sebagaimana kami solat, wa yasumun, mereka boleh berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaqun, namun mereka boleh bersedekah, wala natasaddaq, dan kami tak mampu nak bersedekah, wa yu'tikun, mereka boleh memerdekakan hamba, wala nu'tik, dan kami tak mampu nak memerdekakan hamba. Maka Nabi SAW bersabda, afala u'allimukum, mahukah aku ajarkan kepada kamu dengan sesuatu amalan, tudrikuna, kamu boleh mengejar dengan amalan tersebut, man sabaqakum, orang-orang yang telah meninggalkan kamu, mendahului kamu dalam amalan, wa tasbikun, dan kamu boleh mendahului dengan amalan tersebut orang-orang yang pada waktu itu berada selepas kamu, wala yakunu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang boleh jadi lebih baik daripada kamu kecuali jika mereka melakukan amalan yang sama seperti kamu. Maka para sahabat muhajirin yang miskin ini berkata, bala, bahkan wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, tusabbihun, ucaplah subhanallah, wa tukabbirun, ucaplah Allahu akbar, wa tahmadun, ucapkanlah alhamdulillah, fi duburi kulli salah, setiap kali setelah selesai salat, 33 kali, 33 kali. Qala Abu Salih, berkata Abu Salih, maka setelah beberapa ketika, faraja'a furqara'ul muhajirin, datang kembali sahabat-sahabat yang miskin daripada kalangan muhajirin kepada Nabi. Lalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna, teman-teman kami yang kaya telah mendengar amalan kami. Maka pada waktu itu mereka pun buat seperti kami. Maka apakah ada amalan lain yang kami boleh mengalahkan mereka? Maka sabda Nabi, zalika fadlullah, itu adalah kurniaan Allah yang Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa zada ghairu Qutaibah fi hadzal hadis anil Laits an Ibni Ajlan qala, berkata Sumay, fahaddatsu, lalu aku telah menceritakan sebahagian daripada ahli keluarga aku akan hadis ini. Maka beliau berkata, wahimta, engkau tersilap. Innama qala, sesungguhnya yang Nabi SAW sebutkan adalah tusabbihullah salasan wa salasin, subhanallah 33 kali, wa tahmadullah, alhamdulillah 33 kali, wa tukabbirullah, dan Allahu akbar 33 kali. Maka aku kembali kepada Abu Salih dan aku mengatakan bahawa ada yang mengatakan begini. Maka Abu Salih telah memegang tanganku lalu berkata, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, sehingga bilangan pada waktu itu mencapai 33 kali. Namun kata Imam Nawawi, penjelasan Abu Salih ini adalah kurang tepat dan ianya berselisih dengan pandangan majoriti para ulama yang kita amalkan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, dan sebahagian riwayat menyebut 34 kali. Baca sampai habis riwayat 1349. Qala Ibnu Ajlan? Terus baca riwayat 1000, lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka ada yang mengatakan bahawa 11 kali 11 kali. Maksud daripada 33 kali bukanlah pada waktu itu 33. Suhail berkata maksudnya adalah 11 kali 11 kali. 11 kali subhanallah, 11 kali alhamdulillah, 11 kali Allahu akbar. Dan ada juga riwayat yang kita dah baca dalam Sunan Tirmizi, 10 kali 10 kali 10 kali. Namun afdalnya adalah kita mengambil yang banyak kecuali jika terlalu pada waktu itu ada urusan penting dan sebagainya. Riwayat 1350 adalah riwayat yang menerangkan yang Allahu Akbar bukan 33, sebaliknya 34 kali. Sebab itu Imam Nawawi kata untuk bagus menggabungkan dengan beramal semua riwayat adalah ambil riwayat yang 34 kali. Terus baca.
Daripada sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muaqibatun, kalimah yang berulang-ulang. Nombor satu, ay kalimatun ta'ti ba'daha aqiba ba'din, kalimah yang berulang-ulang. La yakhibu, tidak akan rugi, qailuhunna, sesiapa yang istiqamah membacanya, au fa'iluhunna, ataupun sesiapa yang mengamalkannya. Apakah kalimah tersebut? Bila dibaca dubura kulli salatin, setiap kali setelah selesai solat fardu, maka salasan wa salasina tasbihah, 33 kali subhanallah, salasan wa salasina tahmidah, 33 kali alhamdulillah, wa arba'an wa salasina takbirah, dan 34 kali. Yang ini kata Imam Nawawi bagus diamalkan ini, 34 kali Allahu Akbar. Terus riwayat seterusnya 1351, baca. Baca sampai habis, riwayat yang lebih kurang sama. Muaqibatun, kalimah-kalimah yang berulang-ulang, tidak rugi sesiapa yang membaca dan mengamalkannya. Salasan wa salasin, 33 kali subhanallah, wa salasan wa salasina tahmidah, 33 kali alhamdulillah, wa arba'an wa salasina takbirah, dan 34 kali Allahu Akbar fi duburi kulli salah, setelah selesai setiap solat. 1352 baca sampai habis. 1353, ini yang ucapan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man sabbahallah, barang siapa mengucapkan subhanallah setiap kali setelah selesai solat, salasan wa salasin, 30 kali, wa hamidallah, mengucapkan alhamdulillah, salasan wa salasin, 33 kali, wa kabbarallah, mengucapkan Allahu Akbar, salasan wa salasin, 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, maka itu telah menjadi jumlahnya 99 kali, wa qala tamamal mi'ah, dan mengucapkan pada bilangan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabda Nabi, ghufirat khatayah, akan diampunkan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahar, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. 1354, hadis yang terakhir baca. Bimislihi, riwayat yang lebih kurang sama. InsyaAllah jika sempat kita sambung balik jam 6.30 daripada riwayat 1355. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.